Okey. Tak, kita tunggu Atira. Atira. Uh, Okey. Okey dah. Kita tunggu Atira je lah. Okey, salam sejahtera dan selamat pagi. Semua sihat? Okey. So untuk makluman semua pelajar, saya Setua tinggal di Abangan Heights, Aman Jaya, Johor Bahru. So sekarang ni tengah tempoh lah. So kita kena juga buat kelas secara online, memang kena buat online juga. Kita cuba akan selesaikan semua yang bab-bab teori. Nanti kalau kita dah boleh berjumpa, kita akan selesaikan semua urusan berkenaan dengan amali lah. Okay. Sebelumnya kita kena buat amali. So amali ni adalah face to face. So kita tak dapat nak buat secara online. Cuma teori saja boleh buat secara online. Okay. Atira tak masuk lagi, Ustaz. Sekejap, selesai dulu. Okay, tak apa. Okay. Okay, daripada video yang anda tonton tadi, okay, video tu berkenaan dengan penempahan. Okay, video tu berkenaan dengan penempahan dan nampak jawapan yang diberi dekat hujung sekali kan. Saya ada minta kita pelajar senaraikan prosedur penempahan. Okay, so nampak dekat sini, okey lah. Okay, ada yang dapat memberi jawapan yang agak lengkap, ada yang cuma bagi yang sangat simple. Okay, so maksudnya di sini, kalau saya minta senaraikan prosedur, pelajar kena bagi prosedur yang lengkap lah. Prosedur yang lengkap. Contoh dekat situ saya dah bagi tahu, kena bagi memberi salam. You boleh bagi contoh lah. Kalau you lepas you dah tulis memberi salam, you boleh bagi contoh. Good morning sir, apa. Okay. Seterusnya lepas memberi salam tu, apa yang seterusnya prosedur. Okay, contoh menanya keperluan tetamu. Yang tu, nama tu adalah prosedur tetamu sebenarnya. Okay. Seterusnya apa? Okay, menerangkan maklumat bilik kepada tetamu. Yang tu adalah prosedur. So pelajar kena faham lah lepas ni. Kalau katakan prosedur, maksudnya you bagi tahu apa yang main sahaja. Okay, apa yang main. Contoh menanya cara pembayaran, memberitahu confirmation code. Yang tu adalah prosedur lah. Okay. So daripada video yang anda tonton tadi, so pelajar dah dapat sedikit sebanyak gambaran bagaimana kita nak buat penempahan. Okey. Kalau saya cakap berkenaan dengan penempahan, okey, penempahan maksudnya dia melalui telefon. Okey, kalau kita cakap penempahan mesti melalui telefon. Jarang orang akan walk in untuk buat penempahan. Jarang. Jarang orang akan pergi dekat hotel, dia walk in kata dia nak buat penempahan untuk esok. Macam tu. Selalunya dia akan call. Okay, dia akan call ataupun dia akan buat penempahan melalui search engine lah. Okay, search engine tu sama ada Agoda, ataupun Traveloka, Booking.com. Kalau jauh jenuh lah. Itulah maksudnya penempahan ni untuk orang yang jauh. Okay, bukan untuk orang yang dekat. Okay, selalunya orang akan menelpon untuk buat penempahan lah. Tapi sekarang ni kita pun dah ada online booking. So banyak juga customer yang akan menggunakan online booking. Okay. Tetapi penempahan melalui telefon masih kita tak boleh orang kata nak abaikan lah, sebab yang tu merupakan asas kepada tugas front office. Kita juga perlu mengajar pelajar bagaimana cara untuk menjawab telefon dan mengambil tempahan daripada tetamu melalui telefon. Yang tu adalah penting sebab masih ada juga lagi orang yang akan telefon untuk buat penempahan. Mungkin dia tak selesa dengan penggunaan online booking. Sebab kadang-kadang ada online booking ni dia tak user friendly ataupun susah. Okay, kadang-kadang kita akan masih guna lagi telefon. Okay, so pelajar
bila dah tonton video ni, so pelajar nampak the way, cara dia punya apa tu, nada, bagaimana nak jawab telefon tu, okey, dan bagaimana kita nak menanya soalan kepada tetamu. Okey, yang tu adalah sangat penting lah sebenarnya, okey, untuk pelajar, sebab bila kita cakap depan telefon, tetamu tu tak nampak, okey, dia tak nampak reaksi you, dia tak nampak apa yang you buat sebenarnya, tetapi dia boleh rasa sebenarnya, dia boleh rasa apa yang you cakap tu, you punya tu orang kata dia punya nada suara tu boleh bagi dia rasa yang you cakap ni dalam mood yang okey ke tak okey, macam tu. Okay, kita boleh rasa sebenarnya. So satu lagi, bila kita bercakap melalui telefon, kita jangan biar tetamu tu tunggu terlalu lama. Okay, kita jangan biar tetamu tunggu terlalu lama. So kalau boleh kita kadang-kadang kita boleh sembang juga sikit. Tanya the purpose of visit. Kalau kita dah tahu maklumat tetamu tu, dia daripada contoh Afrika ataupun Brazil. Kita boleh sembang sikit. Tanya dia adakah first time datang ke Malaysia ataupun first time datang ke Kedah. So apa purpose dia datang Kedah. Jangan biar macam apa tu perbualan tu macam sunyi. Lepas tu orang duk tunggu, orang duk tanya, tak ada orang jawab. Sebab kita melalui telefon, susah sikit. Kalau kita face to face tak apa. Tapi kalau kita melalui telefon, dia tak nampak muka kita. Macam sekarang ni, walaupun kita menggunakan Google Meet, tapi disebabkan pelajar tak buka video, so I tak nampak apa yang pelajar duk buat sekarang ni. Duk dengar ke, duk tidur ke, duk makan ke, I tak tahu. Tapi kalau saya minta respon tu, tolong bagi respon lah. Okay? Jangan duk biar I cakap seorang, jangan. Okay, bagi respon sikit. Okay, faham ke tak faham. So benda ni penting. Okay, nanti bila you nak buat amali, okay, amali tu yang akan menunjukkan bahawa you penting, you faham ke tak faham berkenaan dengan prosedur yang saya duk terang ni. Okay, sebab amali tu perlu kita berulang. Kalau boleh saya akan bagi masa yang secukupnya untuk buat amali tu. Okay, kita akan bagi latihan dulu ya. Kita akan bagi latihan dulu sebelum kita nak buat, kita nak ambil yang markah. Okay, untuk penilaian kebanyakan adalah amali. Amali melalui role play ataupun simulasi lah. Okay, dekat sini untuk front office memang dia penilaian dia secara amali, cuma ada satu tugasan sahajalah untuk night audit. Okay, night audit ni kita kena kira lah, ada sedikit yang pengiraan. Okay, so saya akan sharekan slide. Okay, sekarang ni saya akan sharekan slide. Kita akan teruskan dengan kelas. Okay, boleh nampak tak I punya slide ni? Boleh, sir. Okay. Nampak, sir. Nampak, sir. Okay, so bagus, boleh nampak. Okay, untuk topik hari ini, kita akan cerita berkenaan dengan penempahan bilik tetamu ya. Okay, penempahan bilik tetamu ataupun dalam bahasa Inggeris adalah reservation. Reservation, kita kena tahu. Okay, bagaimana prosedur untuk menerima penempahan ataupun reservation tu. Okay, yang pertama kita kena tahu apa definisi penempahan. Okay, penempahan ni maksudnya dia merupakan satu perjanjian ataupun kontrak di antara tetamu dengan pihak hotel lah. Okay, kita buat penempahan supaya memudahkan, okay, memudahkan urusan. Jangan nanti kita dah sampai satu tempat tu kita tak ada bilik, sebab tu kita buat penempahan. Okay, dan juga yang ni memudahkan pihak urusan hotel. Bila kita dah buat penempahan, okay, bila kita dah benarkan tetamu buat penempahan awal, so dia akan kita dapat orang kata apa, memberi informasi dan membina hubungan yang baik sebab dapat membantu tetamu. Okay, yang kedua, kita dapat juga buat promosi produk-produk yang ada dekat hotel kepada tetamu. Okay, sebab kita boleh cerita sikit lah. Yang ketiga, kita juga akan menjimatkan masa semasa pendaftaran masuk. Okay, sebab pelajar kena tahu penempahan dia ada dua jenis. Okay, penempahan ni ada dua jenis, satu penempahan terjamin, satu penempahan tidak terjamin. Okay, penempahan terjamin bila daftar masuk,
proses dia akan pendek sikit. Okey, dia akan pendek sebab kita tak perlu lagi untuk nak cerita informasi bilik kepada tetamu sebab dia dah ada informasi tu. Okey, kita cuma perlu mengesahkan dia punya maklumat betul ke tak betul, tarikh, jenis bilik dan bilangan tetamu yang menginap. Lepas tu kita akan terus jump kepada isi borang registration form dan seterusnya kita akan minta pembayaran lah. Okey, dia akan lagi mudah sikit lah. Okey. Seterusnya juga kita boleh meramalkan keuntungan pada masa hadapan. Okey, sebab kita dah ada statistik penempahan. Okey, pihak hotel boleh tahu berapa dia dah untung sebenarnya. Okey, dia dah ada keuntungan sebab dia dah tahu statistik penempahan tu. Sebab itu penempahan sekarang pentinglah. So kalau kita tengok contoh cuti kan, masa cuti sekolah ke apa benda, bilik selalunya penuh. Mengapa penuh? Sebab orang dah buat penempahan awal. Okey, kita kalau nak pergi cuti, kita tak boleh orang kata ad hoc. Kita tak boleh ad hoc untuk nak kita seronok-seronok kita pergi, lepas tu walk in saja. Sebab selalunya kalau peak season memang tak ada bilik Okey, peak season memang tak ada bilik. Kita dah tahu dah. Sebab itu kita kena buat perancangan awal untuk kita nak planning, nak duduk kat mana, lepas tu kita terus buat penempahan. Okey. Seterusnya kepentingan untuk membuat penempahan awal ini juga dapat membantu dari segi penjadualan pekerja. Okey, untuk peak and low season lah. Kalau low season kita tak perlu banyak pekerja tu. Okey, kalau peak season kita perlukan banyak pekerja. Sebab itu penting. Kalau kita dah tahu, contoh esok kita ada event yang memerlukan check in check out back to back macam tu. So semestinya kita perlukan pekerja yang lebih untuk bantu bagi mengemas bilik dan seterusnya untuk urusan yang lain lah. Okey. Yang akhir sekali adalah dari segi perbelanjaan lah. Macam tadi kita kalau ambil pekerja baru, pekerja sambilan, kita perlukan bayar gaji. So dia memudahkan juga urusan yang ni lah. Okey. Untuk yang ni. Seterusnya kita akan tengok dari segi room availability record room availability record. Yang ni adalah merujuk kepada rekod kekosongan bilik dalam sistem pelajar. Okey, bagi penempahan, okey, kita ada satu slot lah, kita kena semak kekosongan bilik. Okey, kita kena semak kekosongan bilik dan kita selepas semak kekosongan bilik tu dan kita akan menjelas kepada tetamu, mencadangkan bilik yang sesuai kepada tetamu. Okey, nanti saya akan go through lagi detail lah daripada mana yang kita nak masuk cadangan ni yang kita akan buat upselling yang kita dah belajar minggu lepas. Okey, seterusnya kita akan tengok yang ni adalah waiting list untuk bagi situasi overbook ni. Okey, waiting list ni maksudnya ada tetamu dia call hotel kita, dia nak buat penempahan. Okey, tetapi kita punya hotel dah penuh. Okey, kita punya hotel dah penuh dan dia minta kalau boleh masukkan nama dia dalam waiting list. Okey, so kalau ada tetamu yang buat pembatalan penempahan, so nama dia akan masuklah. Okey, kalau kita tak ada ataupun kita tak dapat nak bagi dalam waiting list pun kita boleh buat recommendation cadangan hotel yang dekat bagi tetamu yang dalam waiting list ni ataupun dia tak dapat dalam masuk dalam waiting list. Kita juga boleh cadang hotel yang kita kenal sebab kita dalam bidang hotel kita memang ada hubungan yang baik dengan hotel-hotel yang lain walaupun kita ada juga merupakan persaingan lah. Tapi juga kita akan share informasi sebenarnya. So mungkin kalau hotel kita dah penuh, kita tak boleh nak terima tetamu, kita boleh suggest kepada hotel yang lain. Sama juga hotel yang lain kalau mereka dah penuh pun mereka akan suggest kepada hotel kita. Sama sahaja. Okay? Untuk yang waiting list ni lah. Okay, macam saya terang sebelum ini, kita tahu bahawa penempahan ni ada banyak cara. Okay? Dia ada banyak sumber yang kita boleh buat melalui penempahan. Okey, sekarang ni kita dah tahu kita boleh buat penempahan melalui website, travel agent, social media,
Lepas tu kita ada tambahan lagi yang search engine tu. Contoh booking.com, Agoda, Traveloka. Okay. Lepas tu kita boleh buy phone, and then kita boleh buy email dengan buy fax lah. Buy email dengan buy fax ni saya rasa pada zaman sekarang semakin kurang sebenarnya. Okay. Mungkin kita dah diganti dengan boleh buat penempahan melalui WhatsApp saja. Betul tak? Okay. Sekarang dah semakin mudah lah. Boleh buat penempahan yang semakin mudah. Okay, tapi bagi yang hotel yang bertaraf 5 bintang, 4 bintang, mereka masih menggunakan cara yang orang kata yang official lah. Okay, yang official tu maksudnya dia akan by website ataupun calling, okay, ataupun by search engine lah, iaitu booking.com, Agoda dan Traveloka tu lah. Okay. Okay, yang ni semua boleh faham lah, simple saja. Okay, yang ni. Okay, pelajar, ada soalan apa-apa? Okay, simple, masih lagi tak ada masalah untuk yang ni. Okay, seterusnya kita akan tengok kategori tetamu yang buat penempahan. Okay, yang ni sebenarnya saya dah cerita dah. Okay, untuk kategori tetamu ni saya dah bagi tahu dalam seminggu atau 2 minggu yang lepas. Okay, kita kena dapat untuk identify jenis tetamu tu. Okay, walk in, dia melalui online travel agent, dia melalui corporate, dia melalui government, dia melalui membership ataupun staff. Staff tu maksudnya orang yang kerja dalam hotel tu, tapi bila cuti dia nak duduk dalam hotel tu, jadi sebagai guest. Yang tu adalah staff lah. Okay, seasonal, okay, they use free independent traveller, family, senior, business traveller dengan leisure traveller. Okay, yang ni kita kena tahu supaya kita boleh pair dia dengan rate code tu. Rate code ada di slide yang seterusnya lah. Okay, memandangkan rate code mengikut kategori tetamu. Yalah, memang pun. Okay, contoh kalau dia adalah walk-in, takkan kita nak bagi dia rate membership. Betul tak? Okay, kalau dia ada daripada senior tu, takkan kita nak bagi dia walk-in rate saja. Okay, mungkin kita akan bagi dia senior rate. Okay, sebab tu senior dia ada rate dia sendiri. Ada juga yang macam free independent traveller. Lepas tu bila normal season dengan peak season pun dia ada rate dia sendirilah. Okay, yang ni pelajar kena tahulah nanti bila dah masuk dalam latihan industri ataupun bila dah kerja dalam bidang tersebut, pelajar akan belajar lebih detail lagi lah berkenaan dengan ni. Okay, so yang ni sekarang ni cuma pelajar kena faham jenis-jenis kategori tetamu lah. Okay, supaya kita dapat tahu kod-kod yang ada ni sesuaikan dengan yang sedia ada. Okay, tetamu, kategori tetamu yang sedia ada lah. Dia simple saja untuk yang ni, tapi bila main dalam sistem pun baru kita akan nampak lah sebenarnya. Okay. Lepas tu kita akan tengok dari segi jenis-jenis bilik dan kemudahan dalam bilik tetamu lah. Yang ni pun sebenarnya saya dah ada terang semasa saya rasa minggu kedua kot. Minggu pertama ke tapi minggu kedua berkenaan dengan jenis bilik. Okay. Cuma mungkin jenis bilik yang kita cover tu tak sepenuhnya lah. Okay. Yang ni yang kita kena faham adalah contoh standard single ni apa. Okay. Standard single ni maksudnya dia cuma ada satu bed. Satu single bed dalam ni, bilik ni. Dan bilik ni mungkin kecil. Okay. Standard twin ni maksudnya dia ada dua twin bed. Dua single bed. Mungkin saiz bilik dia besar tapi dia punya orang kata kemudahan dalam bilik tu biasa sahaja. Okay. Superior twin dengan superior king ni, so beza dia dari segi dia punya saiz bilik lah dan mungkin pemandangan. Macam mungkin standard single tu dia tak ada tingkap macam tu. Okay. Yang ni dia ada tingkap dan mungkin dia sea view ke. So yang ni pelajar sepatutnya kena boleh orang kata memahami setiap jenis bilik tu. Tapi bila pergi dalam industri, bilik yang ada tu dia tak jauh beza. Mungkin yang beza adalah nama. Okay. Mungkin ada hotel dia bagi nama, tak ada. Dia tak letak pun single bed, standard single. Dia bagi nama lain. Dia bagi nama lain. Nama yang grand sikit dia nak
orang kata dia nak apa? Dia nak bagi nampak grand. Macam ada hotel lah, kalau tak silap saya ada hotel, dia tak letak standard single kan, nampak macam tak berapa standard je kan, walaupun standard, tapi dia akan letak nama lain. Okay, so bila pelajar dah bekerja dalam industri, tak kira lah mana-mana hotel, so pelajar kena boleh orang kata memahami sepenuhnya kemudahan-kemudahan yang ada antara satu sama lain supaya dapat menceritakan ataupun menerangkan kepada tetamu jenis bilik yang ada. Bila tetamu tanya kan, okey, boleh tak you bagi tahu apa perbezaan antara deluxe king dengan superior king ni? Untuk makluman cik, deluxe king ni dia lagi besar, okay, dan kita ada pemandangan facing to the sea, okay, ocean view. Tapi superior king ni kita cuma hanya ada city view, kita tak ada yang facing to the sea punya lah, macam tu. Dan harga pun tak jauh beza sebenarnya, beza sikit je. Okay. So daripada situlah kita akan tackle sebenarnya tetamu ni untuk ambil bilik yang lebih mahal sikit lah, okay, untuk kita buat upselling. Okay, jangan lupa berkenaan dengan upselling lah. Okay, semasa penempahan ni yang kita kena buat sebenarnya, upselling ni. Okay, bagi company untuk dapatkan lebih keuntungan sikit lah. Okay, seterusnya kita akan tengok juga jenis-jenis permintaan istimewa ataupun special request. Okay, dekat sini dalam industri hospitality ni selalunya kita akan dengar, okay, special request. Okay, apa yang special request sebenarnya? Okay, contoh dekat sini yang saya letak, mungkin dia akan minta bilik dalam certain floor. Okay, bilik yang untuk non-smoking room. Okay, bilik yang ocean view ataupun away from elevator ataupun room at the back front with bathtub ataupun quiet room. Yang tu semua adalah permintaan istimewa ataupun kita namakan dia special request from the guest. Tetapi special request ni tak semestinya kita 100% dapat memenuhi. Kita kena merujuk kepada kekosongan bilik yang ada lah. Contoh kalau bilik yang dia nak bilik dekat high floor tu, kalau high floor tu dah tak ada, kita nak bagi macam mana? Okay, kita cuba memenuhi ke permintaan tetamu. Sebab itu bila kita buat penempahan, kita kena tanya, do we have any special request? So kita kena tanya kat mana? Okay, nanti saya akan terangkan dia punya prosedur tu lah secara detail. Dekat mana yang kita kena terangkan sebenarnya untuk nak tanyakan soalan macam ni lah. Okay, sampai sini ada soalan pelajar? Tak ada soalan jelas. Okay, simple saja, tapi bila dah mai buat amali tu baru you all akan nampak lah. Okay, Iman tak boleh masuk, line tak ada. Okay, apa, nanti yang mana yang tak masuk tu tolong bagi nama dekat I, nanti kita PM tepi lah. Okay, yang mana yang boleh masuk minta masuk lah. Okay, seterusnya kita akan tengok cara pengiraan deposit yang diberi, yang perlu dibayar oleh tetamu. Okay, pelajar kena faham bila tetamu buat penempahan bilik, okay, kita kena bayar deposit. Tetamu kena bayar deposit. Okey, apabila tetamu bayar deposit, ini maksudnya penempahan tersebut adalah penempahan terjamin. Maksudnya penempahan terjamin, so dia ada polisi-polisi dia kalau tetamu nak buat pembatalan ataupun sebarang pindaan lah. Nanti saya akan terangkan berkenaan dengan polisi tersebut. Okey. Okey, di sini bagaimana kita nak kira deposit? Okey, senang sahaja sebenarnya nak kira deposit tu. Okey, deposit di sini selalunya kita akan ambil harga satu malam, harga bilik. Okey, harga bilik satu malam untuk harga bilik deposit tersebut. Okey, contoh yang saya beri dekat sini, contoh harga bilik ada 250. Kalau tetamu ambil 2 malam, maksudnya 500. Dan kita akan minta tetamu buat pembayaran lagi extra deposit 250. Senang sahaja. Okey, untuk deposit lah.
Mengapa kita nak ambil deposit? Sebab biasalah kan, kita pun dah tahu macam-macam akan berlaku kan. Tetamu terambil barang, tetamu bagi rosakkan katil dengan ada kesan apa tu rokok ke apa benda. Sebab itu kita perlu ambil deposit. Okey, jangan lupa ambil depositnya. Okey, pengambilan deposit ni adalah wajib sebenarnya. Okey, cuma amount tersebut dia tak dia tak sama mengikut setiap hotel lah. Kalau ada hotel yang dia kira 100, so ambil 100 lah. Kalau ada hotel yang dia minta untuk ambil satu malam bilik, harga bilik satu malam, kita kena ambil harga bilik satu malam. Okey, walaupun kalau harga bilik satu malam 500 pun kita kena ambil. Okey, macam tu. So jangan biar saja. Memang ada hotel yang dia tak ambil pun. Okey, yang tu mungkin bajet hotel je lah kan. Kalau harga bilik baru 80 kan. Dalam bilik tu pun tak ada apa. Okey, mungkin dia tak ambil lah sebab tak ada benda yang boleh dicuri. Okey, kalau bagi macam 5 star hotel, 4 star hotel, dia akan minta apa tu deposit ni, sebab deposit ni penting untuk cover balik apa-apa yang berlaku. Sekiranya contohlah tetamu terambil barang-barang yang ada. Sebab itu dalam bilik tetamu kita ada guest list item. Okey, kita ada guest list item yang penting kita akan bagi tahu. Cadar berapa duit, bantal berapa duit, slipper berapa duit, contohlah. Apa-apa lagi, television berapa duit, yang peti sejuk berapa duit, minibar tu. Okey, sekiranya rosak ataupun hilang kan, ataupun terambil oleh tetamu, so kita akan charge daripada situlah. Kadang-kadang kita tak boleh kata tetamu tu curi, sebab tak elok nak dengar. Okey, sebab tu kita akan bagi tahu kita tetamu tu terambil, macam tu. Okey, nak jaga dia punya air muka lah. Okey, so seterusnya, so yang ni faham berkenaan dengan deposit ni. Senang sahaja, kalau ada soalan boleh tanya terus. Okey, okey nah, boleh faham? Hal lain okey? Okey, so simple saja untuk harga bilik ni. Okey, seterusnya kita akan ke prosedur penempahan mengikut SOP. Okey, SOP itu Standard Operating Procedure. Okey, untuk Standard Operating Procedure ni rata-rata semua hotel akan lebih kurang sama. Okey, yang saya nak bagi tahu lebih kurang sama sahaja. Jadi dia takkan lari jauh daripada sini lah. Yang mana yang kita buat ni dia takkan lari jauh. Yang mana yang kita dah belajar ni dia takkan lari jauh sangat. Okey, cuma mungkin item barang yang dia guna tu mungkin tak sama lah. Orang yang dia guna tu mungkin ada beza sikit. Biasalah dia akan ikut hotel dia. Okay. So yang sini prosedur penempahan mengikut SOP yang pertama, okay, adalah mengucap salam pembuka ataupun dalam Inggeris kita akan beritahu greeting. Okay. Bagi pelajar yang dah menjawab soalan tu yang ada bagi tahu, akan bagi greeting dulu, maksudnya betul lah. Okay. Dia akan bagi greeting. Untuk greeting ni, okay, selalunya kita ada 4 ayat yang standard pelajar. 4 ayat yang standard. Okay, sila jot down 4 ayat ni supaya anda nanti bila nak buat amali anda faham lah. Okay, yang pertama kita akan cakap sama ada good morning sir, good morning madam, good afternoon sir, good afternoon madam. Okay, ataupun yang dalam bahasa your Assalamualaikum ke. Okay, kita kena cakap yang tu dulu. Lepas tu kita akan sambung dengan thank you for calling Rosque Boutique Hotel. Mesti bagi tahu thank you for calling sebab kita menjawab telefon. Okay, jangan cakap welcome to. Yang welcome to untuk walk in sahaja. Bila tetamu walk in, dia nak minta bilik, kita akan cakap welcome to Rosque Boutique Hotel. Kalau melalui telefon, kita mesti cakap melalui thank you for calling Rosque Boutique Hotel. Lepas tu, memperkenalkan diri. Okey, pelajar, jangan lupa memperkenalkan diri. So, yang ni penting. Okey, cakap je lah, I am Kwa, receptionist of the day. Okay, how may I assist you? Okay, kita akan sambung dengan
How may I assist you? Apa yang saya boleh bantu, cik? Dekat sini kalau B kita tengok menawarkan bantuan kepada tetamu. Okey? Kita gunakan ayat yang proper. Okey? Untuk amali nanti pelajar kena buat dalam bahasa Inggeris. Tapi simple bahasa Inggeris lah. Bukan yang orang kata bahasa Inggeris yang British punya bahasa Inggeris. Okay, simple sahaja. Yang macam saya cakap tadi. Okay, good morning sir. Well, thank you for calling Rosekill Boutique Hotel. I am Kwa, receptionist of the day. How may I assist you sir? Okay, simple sahaja. Lepas tu kita akan mendapatkan maklumat tempahan. Yang poin yang nombor 3 ni adalah maklumat tempahan daripada tetamu. Okey, maklumat dekat sini dia ada 3. Yang pertama yang paling penting adalah tarikh. Okey, tarikh penempahan. Dia nak buat penempahan ni bila. Okey, kalau boleh kita ambil tarikh bila sampai bila dan kita akan bagi tahu berapa malam. Okey, pelajar, kita ambil tarikh penempahan bila sampai bila dan kita akan maklum dalam berapa malam supaya senang kita nak kira harga bilik. Okey. Yang kedua adalah kita akan tanya maklumat bilangan tetamu. Okey. Bilangan tetamu ni penting untuk kita nak buat cadangan bilik. Kalau dia main seorang, kita tahulah macam mana kita nak tackle. Kalau dia main dengan family, kita tahulah macam mana kita nak tackle dia. Okey. So, bilangan tetamu. Yang ketiga, kadang-kadang kita tanya, kadang-kadang dia akan bagi tahu, kadang-kadang dia tak bagi tahu pun. Okey, yang ketiga adalah berkaitan dengan jenis bilik lah yang dikehendaki. What type of room that you prefer? Boleh tanya macam tu kan. Okey. May I know how many nights ataupun when you want to make the reservation? How many packs? And what type of room that you prefer? Macam tu. Okay. Lepas tu, bila kita dah dapat maklumat tetamu, kita akan semak dalam sistem dulu ya. Okay. Sementara kita nak semak dalam sistem tu, kita mesti kena cakap, okay, please wait a moment sir. Okay. Sila tunggu sebentar. Okay. Sila tunggu biar saya semak dalam sistem. Okay. Macam saya cakap tadi, please wait a moment sir. Let me check in the system for the room availability. Kena semak dulu. Ada kekosongan bilik ke tak? Okey. Okey, bila kita dah semak dalam sistem, okey, contoh kita ada 2 jenis kekosongan bilik. So kita akan jelas pasal yang tu je lah. Yang 2 kekosongan bilik tu. Okey. Bagi tahu bilik apa. Okey, contoh deluxe room and superior room. And then apa dia punya feature dalam room tersebut. Contoh room ni besar, room ni menghadap ke laut, room ni kecil, harga bilik ni macam mana. Okay, kita kena bagi tahu. Tapi tak payahlah nak habak semua. Kalau kita ada 10 jenis bilik yang kosong, okay, tak payah kita nak maklum 10 jenis bilik tersebut. Okay, kita cuma ambil 2 atau 3 jenis bilik yang kita rasa sesuai dengan tetamu. Dan kita cuba terangkan kepada tetamu dan kita akan biar tetamu untuk mendapatkan kepastian untuk bilik tersebut lah. Okay, dia akan tentukan sama ada dia nak ke tak bilik tersebut. Okay. Okay, macam saya cakap tadi, seterusnya kita akan buat cadangan bilik yang sesuai lah, upselling tu. Okay, daripada sinilah yang kita dah buat minggu lepas. Okay, saya minta pelajar untuk buat dialog upselling tu kan. Dialog ni yang penting. Okay, dialog ni yang akan membantu pelajar untuk lebih yakin untuk bila nak communicate dengan tetamu. Dialog tu, okay. Untuk yang upselling tu kita kena ceritalah apa yang kita boleh upsell. Daripada bilik ni ke bilik ni, apa yang perbezaan dia, yang tu yang penting sebenarnya. Okey. Lepas tu menjalankan rate code mengikut kategori tamu. Yang ni tak ada apalah. Kalau dia calling, okey, kita akan pakai rate, rate lah. Okey, kalau dia melalui travel agent, yang tu travel agent rate lah. Tu biasalah, tak ada apa lah. Okey. Lepas tu kita mesti mendapat persetujuan daripada tetamu.
bagi meneruskan proses penempahan, kita mesti mendapatkan persetujuan. Okay, kita akan tanya, are you okay with this room, sir? Okay, are you confirm to take this room? Contoh kita kena confirm macam tu. Okay, once dia dah confirm, baru kita boleh teruskan. Okay, pelajar kena faham, kadang-kadang pelajar dia buat prosedur terbalik. Dia minta dulu nama, nombor telefon, IC. Daripada awal dia dah minta, padahal kita belum lagi nak jelas kepada tetamu lagi time tu. Okay, so pada peringkat awal kita tak perlu minta lagi nombor telefon, nombor IC, semua maklumat tu tak perlu. Kalau kita nak pun kita boleh minta nama supaya kita boleh panggil tetamu tu dengan nama. Bila kita panggil dengan nama, orang kata orang kata mesra lah. Okay, ni ada kawan-kawan tanya dalam PM tepi, dia PM tepi, dia tanya kelas buat sampai jam berapa. Okay, kelas ni tak lama, kita mungkin sampai 11 lebih sahajalah. Okay, sampai 11 lebih sahaja. Okay, minta bersabar. Okay, apa lagi? Seterusnya, okay, lepas tetamu dah confirm, baru kita akan dapat maklumat tetamu. Maklumat tetamu ni apa? Apa maklumat yang kita kena dapatkan? Okey, yang pertama adalah nama penuh. Okey, nama penuh tetamu. Jangan ambil nama depan sahaja, pelajar kelas, jangan ambil nama depan, mesti ambil nama penuh sehingga nama bapa. Kalau untuk orang Melayu lah, kalau orang India lagilah. Okay, nama keluarga, kalau orang Chinese, nama keluarga yang depan dulu lah. Okay, sebolehnya senang sahaja minta nama mengikut IC. Macam tu senang. Kadang-kadang kan kita panggil dia Steven kan, tapi nama Steven tu tak ada dalam IC. Bila kita ambil nama Steven dalam penempahan, nak cari bila pair dengan IC tak ada. So payah. So nak senang, minta nama dalam IC. Yang tu yang paling senang. Okey. Yang kedua adalah berkenaan dengan IC lah. Okey, nombor IC. Okey, mesti kena ambil. Kalau dia daripada luar negara, kita mesti ambil untuk nombor pasport lah. Okey, jangan lupa lah. Yang ketiga adalah nombor telefon. Okey, nombor telefon tu penting sekiranya ada apa-apa perubahan kan. Kita boleh telefon pihak ataupun tetamu tersebut. Yang keempat, email. Okey, kita mesti kena dapatkan email tetamu. Biasalah email ni sekarang pun penting. Untuk kita nak send sebarang maklumat, contohlah kalau ada. Okey. Okey, dapatkan maklumat tersebut dan kita akan mengisi dalam borang penempahan. Okey. Nanti minggu depan saya cuba tunjukkan borang penempahan tersebut dan cara mengisi borang penempahan. Okey, cara untuk nak mengisi borang penempahan. Okey, kita dapat dan kita isi. Lepas tu kita akan tanyalah kod-kod ada permintaan istimewa daripada tetamu yang saya cakap tadi, special request tu. Okey, untuk yang ni Sana. Hello. Kelas. Sagi. Sat. Nak habis lah. Baik. Okey. Special request. Contoh dia nak extra bantal ke, dia nak bilik yang special ke, yang daripada situlah. Ataupun kalau kita tahu, kita tanya, adakah dia perlukan transportation from the airport? Yang tu pun special request juga. Okay. Kalau kita dah tahu kan, okay, dia punya flight daripada sampai ke Kedah ni, ke Pening, airport Pening ni 7 pagi. Time tu mungkin kekurangan transportation. Kita boleh offer. Daripada situlah kita akan nampak kita layanan kita ataupun servis yang kita berikan ni adalah profesional. Okay, sebab kita orang kata care. Okay, kita care about our tetamu. Kita jangan jadi macam robot. Kadang-kadang robot pun tanya kan soalan ni, kita yang tak tanya.
Okay, kita sebab itu bila kita kerja, kita kena orang kata passion, kita kena suka kerja kita. Bila kita suka, baru kita akan nampak benda tu dia dah jadi satu rutin dah. Okay, dia bukan orang kata ikut prosedur saja kan. Kalau prosedur tak ada tu, kita tak tanya lah, kita tak sembang. Kalau boleh sembang, prosedur kata tak ada, kita tak boleh sembang. Tak perlu sampai tahap macam tu lah. Okay, sebab kita dalam bidang hospitality ni, kita kena banyak orang kata apa, berkomunikasi. Kita kena banyak cakap. Tapi biar sembang tu bukan sembang yang bukan-bukan lah. Biar sembang yang betul lah. Maksudnya sembang yang kita nampak kita take care about our customer lah. Contoh kita nampak IC dia birthday hari ni. Bila dia booking ni, hari ni ada dia punya birthday contoh. Okay, ataupun esok dia punya birthday lah. So bila dia sampai tu, dia boleh ucap lah happy birthday sir, ataupun apa-apa yang tu. Sebab tu kita perlukan orang kata apa? Nak cakap dalam satu ayat tu, kita kena pandai lah, orang kata kita kena pandai tengok benda tu. Tapi benda tu kita kena belajar lah, kita tak akan dapat time tu juga kan, tapi kita akan belajar 2-3 kali, baru kita akan slowly, kita akan nampak benda tu. Okay, yang ni simple saja. Lepas tu kita akan terang berkenaan dengan jumlah harga bilik lah, dan berserta dengan deposit yang terlibat. Okay, yang ni kita kena bagi tahu. Okay, untuk makluman cik, okay, for your information sir, you reserve the room for 2 night. 1 night is 250, 2 night is 500. And also we would like to request you to pay for the deposit 250. Maksudnya dia hanya bayar deposit je lah, tapi kita kena maklum jumlah bilik. Okay, supaya dia tahu. Tadi I booking 2 malam, awak hang kata 3 malam. Dia booking 3 malam, kita kata 2 malam. Yang tu yang salah dari pihak kita lah. Sebab tu kita kena tahu, nanti untuk pengiraan malam pun saya kena tunjuk kot. Saya rasa lagi nanti pelajar silap lah. Okay, yang tu kita akan buat minggu depan lah. Okay, seterusnya kita akan tanya. Okay, kita akan tanya kaedah pembayaran deposit. Okay, yang ni senang saja. Kita akan tanya, how would you like to pay sir? Okay, ayat yang simple. How would you like to pay sir? By cash or credit card? Okay, contoh dia kata dia akan bayar by cash. Okay, maksudnya bayar by cash tu nanti kita akan bagi dia informasi bank, account bank, dan dia akan transfer lah. Kalau dia kata dia akan bayar by credit card, macam dalam video tersebut, so kita akan minta dia nama dalam credit card tu, nombor 16 digit, expiry date, okay, dan jenis bank yang keluarkan kad tu. Yang tu yang paling penting lah. Okay, pelajar sila ingat, okay, jika tetamu nak bayar by credit card, kita kena minta nama dalam kad tersebut, nombor 16 digit, bank yang keluarkan kad tersebut, dan expiry date tu lah. Okay, yang ni yang maklumat yang kita kena isi dalam borang penempahan nantilah. Okay, dan mengesahkan cara pembayaran tetamu, deposit sahaja. Yang ni untuk yang ni lah, deposit sahaja. Okay, kalau dia bayar deposit, macam saya cerita tadi, kita kena terangkan pasal polisi pembatalan ni. Ni. Okay, polisi pembatalan ni kita kena bagi tahu. Okay, apa yang kita nak bagi tahu? Macam tadi dalam video tu, you dah nampak. Okay, if you like to cancel the room or make any amendment, you should call 24 hours before kan. Okay, untuk polisi selalunya kita akan bagi 3 hari lah. Okay, 3 hari sebelum tu kalau buat sebarang pembatalan ataupun pindaan, deposit tak akan dimakan. Okay, deposit tak akan dimakan lah, maksudnya tak akan akan dibayar balik lah. Kalau you buat selepas 3 hari hari nak check in tu, baru hang nak buat pembatalan. Okay, so maksudnya deposit akan tidak dikembali balik lah. Yang tu pelajar kena bagi tahu dekat tetamu. Okay, kena bagi tahu dekat tetamu lah untuk polisi pembatalan ni. Penting tau polisi pembatalan ni. Okay, lepas tu once katakan dah settle semua,
Okey, dekat sini saya ada tercicir satu lah. Kita kena mengesahkan penempahan bilik tetamu. Okey, once sebelum kalau ikut sebelum dia dah bayar, kita kena buat pengesahan bilik tetamu lah. Okey, kita kena mengesah nama, IC, nombor telefon, email, jenis bilik yang ambil, tarikh penempahan, berapa orang, jenis pembayaran yang dia dah bayar tu pakai apa. Okey, kita kena mengesah. Takut nanti kita cakap, sebab bila cakap through telefon ni, takut kadang-kadang ada silap ke apa benda tak dengar ke kan. Sebab tu kita kena wajib mengulang. Okey, buat pengesahan balik. Lepas kita dah buat pengesahan, lepas tu kita akan bagi nombor penempahan ataupun selalu kita akan dengar sama ada confirmation number ataupun confirmation code ataupun reservation code lah. Okey, yang ni dia akan keluar bila you dah selesai buat penempahan. Ada dalam sistem tu dia akan keluar satu kod tu. Kod tu kita akan bagi kepada tetamu bagi memudahkan sewaktu check-in. Okey, pelajar, sewaktu check-in. Yang tu yang mengapa kita bagi kod tu. So bila dia mai check-in, dia cuma maklumkan kod tu saja dan kita akan dapat cari dekat sistem. Oh, dia akan papa keluar, okey, maklumat ni scan, dah booking scan. Kita cuma mengesah balik benda tu. Okey. Lepas tu kita akan tamatkan perbualan. Sebelum kita nak tamatkan perbualan, kita mesti menawarkan bantuan yang lain kepada tetamu. Okey. Pelajar wajib cakap, anything else I can help you sir? Wajib sebab yang ni ada markah, kalau ikut ada markah lah, tapi kalau ikut prosedur tu kena cakap. Okay, is there anything else I can help you sir? Kalau tak ada, okay, baru kita tutup perbualan tu dengan kita akan cakap thank you sir, thank you for calling our hotel, thank you for booking our hotel, hope to see you again, have a nice day. Okay, yang tu adalah tutup perbualan. Okay, pelajar kena faham, bila kalau katakan kita minta buat amali, hang jangan cakap, hang jangan tunggu saya tengok muka saya bila nak tutup ni. Sebenarnya hang tutup terus. You buat amali tu, you akan start daripada A to Z. Okay, you akan start daripada greeting sampai prosedur semua habis. Sampai tutup buku, sampai filekan penempahan dalam file, kalau ada lah file tu. Okay, sampai tutup perbualan tu. Jangan you duduk tengok, sir bila nak tutup ni, sir, I pun tak tahu sir. Okay, tak payah, you tutup saja. So saya akan tahu bahawa pelajar ni faham ke tak faham prosedur. Bila kita bila kita dah terang ni, terang senang je. Tapi bila kita suruh buat dengan ada combination, dia kena ambil maklumat on the spot lagi, apa benda lagi, hak tu dia akan jadi lain. Kalau kita cakap depan-depan ni lain. Kalau bila dia cakap bersama dengan kawan melalui telefon lagi lain. Macam itulah. Okay. So yang ni pelajar ada soalan. Pandai ambil hati. Betul Anas. Okay, lagi. Pelajar yang lain ada soalan. Senyap je semua. Okay. Oh, semua pandai nah. Semua boleh faham nah. So saya harap nanti bila kita buat amali, semua dapat buat dengan lengkap lah. Kadang-kadang bukan kata tak betul. Kadang-kadang tak lengkap. Okay. Tak lengkap, mungkin pelajar kurang lagi latihan. Okay, sebab itu bila kita nak buat tu kita tak nampak lagi, oh ada tercicir. Bila kita dah buat dengan isi borang lah apa benda lagi, kita kan lupa sebenarnya. Sebab itu penting untuk kita buat latihan dulu. Okay, sebelum saya nak ambil markah amali yang betul lah. Okay. Okay, ada soalan hal lain? Kalau tak ada, okay, sila buka video. Okay, semua pandai ni. Semua hebat ni. Okay, sila buka video masing-masing supaya nak ambil kehadiran. Biasalah setiap kali kita kena ambil kehadiran. Okay, kalau ikut sebenarnya pelajar wajib buka video sepanjang PDP. Online PDP ni sepatutnya, tapi I tak wajibkan lah sebab I tahu kekangan masing-masing. I cuma minta buka video selepas kita nak ambil kehadiran sahaja. So saya harap pelajar dengar lah.
Okay, sebab saya punya kelas pun tak panjang. Okay, kalau boleh saya nak buat online kelas ni dalam sejam lebih. Okay. Hak lain sila buka, ni ada lagi geng-geng wanita, Bella, Farah, Amelia, Ain. Okay, sila buka video Ustaz supaya kita nak ambil muka Ustaz. Yang ni sebab saya pun kena simpan bukti juga, simpan bukti online. Dia kata lagi hang buat online tapi tak ada pun pelajar online. Okay, so saya kena ni juga. Okay, sila buka video Ustaz. Hak lain, Nisa, Fidaus, Aisyah, Ain, Farah. Cepat-cepat, kita tak nak ambil masa yang lama. Okay. Cepat sikit. Dah. Buka. Cepat. Ni siapa ni? Atira ada 2 orang kan. Okay. Ni Farah, Bella. Yang mana yang ada dalam skrin saya lah. Dah. Cepat. Carol, Nisa. Okay, dah. Ada yang belum buka lagi jugalah. Okay. Okay, 1, 2, 3, smile. Okay, senyum. Ni buka. Bukalah video. Ni banyak tak buka video lagi weh. Apa tak mau bagi kita sama je, sir. Cepat buka video cepat. Ana lah Costa. Hang Sakir pun tak buka. Muka hang pun tak tahu ni. Syakir DP je pondan ni. Cepat Man, buka video Ustaz. Okay, kita dah nak buang masa. Okay, semua penat. Kelas lambat. Cepat. Bukalah video Ustaz. 5 saat, 10 saat je pun. Okay. Tu Ustaz buka kamera tu. Okay dah. 1, 2. Yang tak buka tu kita api lah. Kesian. Yang minta buka video pun payah. Macam mana tak tahu. Okay. Okay, ada lagi. So maksudnya yang ada dekat sini 25 orang 25 sekali sir. Siapa yang tak ada sebenarnya? Detect siapa yang tak ada, senang sikit. Ain Hasri dengan Iman. Azizi. Siapa? Ni Azizi tolong buka kamera. Siapa yang tak ada? Siapa? Sekali lagi. Iman, sir, Iman line dia tak ni, apa orang hantar line dia tak kuat, tak boleh masuk. Iman line slow. Iman apa? Iman Nazira. Iman Hazira, tapi dia masuk keluar lah. Dia dengan line slow. Tak apa, yang line slow tu nanti saya akan bagi dia tonton video tutor video PDP ni lah. Okey, siapa lagi yang tak ada? Sekali lagi. Tak ada lah, hal lain semua 26 ada Okey, 26 ada. Okey, sila isi kehadiran dalam sini saya akan bagi link kehadiran. Okey, tolong isi dulu link kehadiran penting. Okey. Dalam kelas tengah. Security code. Bila kelas sana. Aduh. Okey, security code kita 2920 FOQF. Okey, sekali lagi saya bagi tahu security code untuk hari ini 2920 FOQF. Okey, huruf besar semua, sila isi sekarang. Saya akan cek kehadiran sebelum anda diminta untuk live lah. Okey, tolong isi sekarang. Okey, penting lah. Penting untuk kita isi. Okey, yang mana yang dah isi, sila pastikan video tu ditonton dan jawab soalan. Yang tu penting. Okey, yang tu juga merupakan part of the class. Kalau I nak buat kelas 4 jam cakap depan ni, jenuh. Okay. So I tak boleh buat cakap depan ni 4 jam, susah. So sebab tu saya ganti dengan video tu, sebab tu video tu penting. Anda kena tonton dan jawab soalan lah. Yang mana yang dah jawab, thank you very much. Yang mana yang belum, sila jawab. Tak apa, tak ada masalah, dia boleh jawab je. Bila-bila tapi dia akan indicate. Ali, pakai dengan siap-siap. Okay. Yang mana yang dah jawab on time tu, saya ucap terima kasih. Yang mana yang belum jawab, tak sempat jawab, ada masalah lain tu, sila jawab bila dah available.
pastikan jawab nah. Saya akan cek kehadiran dulu. Okey, baru 15, 16, 17, lagi 10 orang, 18. Okey, isi dulu, jangan left dulu. Okey, kita jangan left dulu. Isi dulu 19, lagi. Baru 19. 8 orang lagi ya. Azizi tu, Azizi. Azizi ke tak Azizi tak tahulah. 20 lagi 7. Okey, sebab link ni saya akan hanya bagi dekat sini. Jangan copy paste dalam group. Okey? Minta tolong kerjasama daripada semua pelajar. Kita kena ada integriti lah sikit kan. Bagilah aci orang kata. Yang mana yang masuk dalam orang kata online ni, okey dia isi dekat sini lah. Okey, yang mana yang memang mengalami masalah tu sila PM tepi. Macam tadi yang apa tu Iman tu kan, Nazira tu kan, yang tu nanti saya akan bagi dia tuntun video PDP kita lah supaya Aci lah dia faham. Lagi suruh buat dia tak faham pula. Okey, lagi baru 21 orang, ada 6 orang lagi missing. Okey, siapa lagi tak ada isi, belum isi lagi? Syakir. Tak kisahlah Syakir. Duk mention orang. Okey, sila isi sekarang please. Memandai je. Sebab once dah tutup, you tak boleh isi dah. Sila isi sekarang. Baru 21 Anas. orang. Roger kawan yang lain yang belum isi 22. Okey, baru 22 orang. Lagi. 5 orang lagi. Kita tunggu lagi sebentar bagi mereka isi dulu. Okey, sementara waktu kita tunggu, hotline lain ada soalan ke? Tak ada. Jelas Samir tu nak tanya tapi malu-malu pula. Jelas ke apa yang saya cakap depan ni, kod ada yang tak faham ke, mana tahu. Tolong bagi feedback dekat Sekua sebab Sekua pun first time untuk cakap depan-depan, bukan pandai pun. Okey. Kalau ada kelemahan saya akan cuba baiki. Okey. Kalau dah okey saya akan guna cara ni macam ni je lah. Okey. Kalau ada feedback, kalau tak nak bagi tahu dekat sini boleh PM tepi. Boleh maklum. Supaya saya pun boleh memperbaiki. Kita sama-sama belajar sebenarnya. Saya bukan terror, saya pun macam awak juga daripada dulu. Tapi cuma orang kata ada rezeki sikit, sekarang dah jadi pensyarah. Macam tu je. Okay, kita sama. Okay, ada lagi sebelum kita nak bagi live. Masih lagi cuma ada 22 orang pelajar yang jawab ya. Kod-kod ada yang tak jawab lagi, sila minta dia jawab sekarang. Jangan jawab 2 kali ya. Yang mana yang dah jawab tu, okay, you dah tekan submit tu, jangan jawab lagi. Jawab sekali sahaja. Lagi redundant, dia punya result tu redundant pula. Okay, masih lagi 22 orang. Kemungkinan ada yang tak jawab lagi. Ada lagi 5 orang yang tak jawab. Okay, sila bagi tahu nah. So jawab sekarang. Kalau ada pelajar yang terkeluar masuk tadi. Masih lagi 22 orang. Ni pi mana? Pi makan ke? Okay. Ada lagi tak? Cepat. Okay, tak ada. 22 orang juga. Okay, once saya tutup yang ni, yang mana yang tak isi tu kena PM tepi ya. Okay. Once saya tutup meeting ni, yang tak isi kena PM tepi. Kalau tak, you kena isi dulu. Ni baru 22 orang. Kena I copy paste apa tu metrik supaya senang anak detect siapa yang tak isi. Sana. Okey, tolong check dekat sini siapa yang tak ada metrik tu. Metrik yang tak ada maksudnya tak isi lagi lah. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Okey, nombor metrik yang ada dekat sini maksudnya yang sudah isi. Yang tak ada ni yang tak isi lagi. Tolong detect siapa yang belum isi. Okey, kawan-kawan, hak lain. Tolong detect Sat.
Yang mana yang belum isi? Sir, saya ada urusan terpaksa keluar. Tak apa, Sira, tolong isi dulu. Okey, dah isi bolehlah. Okey, baik, bagi siapa yang dah isi boleh ikut. Kita nak bersurai kalau ada soalan. Boleh PM tepi sahaja, tak ada masalah, anytime, tapi jangan tengah malam lah, PM. Okey, PM yang waktu bekerja sahaja. Pokoklah anda nak tanya berkenaan dengan apa sahaja yang berkaitan, contoh LI ke, subjek FO ke. Okey, yang mana yang berkaitan boleh tanya sahaja bila-bila masa, anytime, tak ada masalah. Okey, kalau ada masa saya akan jawablah. Okey, kalau tak selesa tanya dalam grup, boleh tanya PM tepi, tak ada masalah. Okey, ada lagi? Saya akan stop recording dulu.